A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi mendapatkan kenikmatan kebebasan, kenikmatan hidup menjadi seorang yang bebas, sihat, alhamdulillah. Jadi kepada tuan-tuan yang sedang menyaksikan video ini pun, saya mendoakan agar Allah SWT berikan kepada tuan-tuan hajah-hajah sekalian, para bakal tetamu Allah dan juga penziarah Nabi SAW, mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat walafiat, ceria bersama dengan ahli keluarga yang tersayang, insya-Allah, ya. Dan terima kasih kepada semua subscribers kan, yang mana follow channel IC Share ni, alhamdulillah, sehingga ke tanggal ini, iaitu hari ni 26 Januari, ya, 26 Januari. Dah ada 7,100 lebih yang subscribe dan juga yang follow channel IC Share sejak penubuhannya pada COVID mula-mula dululah, ya. Jadi hari ini merupakan hari yang pertama bebas. Semalam dah bebas, ya. Hari ini dah kira menjadi seorang yang bebas. Bebas ini kalau saya boleh gambarkan pada tuan-tuan lah, bagaimanakah perasaan orang-orang yang mungkin, ya, uji, ya, dengan dimasukkan dalam penjara, kan, ya Allah Muhammad Muhammad, kan, 20 tahun. Saya merasai. Padahal kita ni bukannya teruk sangat pun, kan, kuarantin, tempat cantik, aircon apa semua ada, kan. Tapi bagi mereka yang berada di dalam sana dengan tirai besinya, dengan berlapikkan tilam, batu, apa pun tak ada, TV, aircon, kipas pun tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya jadi merasai benda tu bila di kuarantin kurang lebih dalam 10 hari, melihat bangunan luar depan, padahal tak ada apa-apa pun, kan. Kita di kuarantin ni duduk dalam hotel 5 bintang, Impiana Hotel kat sisi hari tu, lepas tu dipindahkan pula ke pusat kuarantin. Bagi saya itu tak ada apa-apanya, kira sikit lah Allah bagilah ujian gitu, kan. Tapi jauh di sudut hati saya membayangkan mereka yang diuji dengan dimasukkan dalam pusat tahanan, penjara yang mungkin 20 tahun, 30 tahun penjara. Ya Allah Masya Muhammad, dengar tahun tu cukup mengisafkan lah, berada di balik tirai besi, ya. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita hendaklah menjadi orang yang memang kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa, di mana Allah telah berikan kita nikmat kesenangan, kehidupan yang baik, apa semua ni, ya. Kebebasan ini satu benda yang cukup besar, tuan-tuan, ya, yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bebas, ke sana kemari, nak ke mana, nak pergi shopping mall, nak pergi jalan-jalan, nak pergi makan kat mana saja yang tuan-tuan nak makan. Bebas itu cukup memberikan satu impak kepada kita sebagai hamba Allah. Dan jangan lupa sentiasa syukur, dan jangan lupa untuk menjauhi segala benda-benda bentuk jenayah, kan. Patuhi undang-undang, ikutilah, kan, undang-undang apa semua. Kalau kita masuk dalam penjara, tuan-tuan, saya tak dapat bayangkanlah betapa menyesalnya kita, kan, hanya kerana kenikmatan yang mungkin sekejap, kerana kita rasa kita ni lalai, kita leka, kita suka buat benda jahat apa semua. Bila Allah Ta'ala uji, cukuplah saya rasa duduk di balik cermin hanya nampak bangunan luar, kereta kulu kilir tapi kita tak boleh nak keluar tu. Rasa macam Allah Akbar, kan. 10 hari tu terkurung tu, semalam baru nampak matahari, kan. Ini cerita pada tuan-tuan ni, expression, kan, cerita. Baik, so alhamdulillah itu sudah berlalu. Jadi dalam soal jawab umrah yang keempat ini, saya ingin berkongsilah sebentar tunggu
apa nama ni, rumah cari barang tu, kita pun tak tahu apa nak buat. Jom kita saja sembang kan, apakah yang berlegar dalam persoalan umrah semasa. Yang pertama sekali, ada yang bertanya saya berkaitan dengan kuarantin ini. Jadi tuan-tuan boleh rujuk lah saya punya video, saya dah share bermula daripada hari pertama kuarantin dengan beberapa hari saya di Impiana Hotel berserta juga di pusat kuarantin di Maep Serdang. Jadi tuan-tuan boleh rujuk lah apa yang saya sharekan dalam IC Share ni. Cuma yang boleh saya katakan, setakat hari ni SOP yang terkini memang siapa yang balik daripada umrah, ada dua mod, sama ada dia di kuarantin di stesen kuarantin ataupun di rumah, home quarantine. Home quarantine ni dulu tu merujuk pada bulan 10, 20, 21 hari tu. Siapa yang nak home quarantine dia kena apply di app di laman web kan. Tapi sekarang ni semua dah diwajibkan kuarantin di stesen kuarantin. Tetapi bila melihat kepada ketiadaan kekosongan bilik di hotel, maka kerajaan ubah pula, boleh pula bagi home quarantine dengan syarat pakai jam benten tu lah, jam tracker kan, jam tracker ada device apa semua tu. Nak mohon untuk home quarantine, mohon tak dapat, dia bergantung kepada keizinan KKM yang di KLIA tu. Jadi kita nak mohon sendiri untuk home quarantine tak dapat, semua wajib di stesen quarantine. Tetapi kalau sekiranya penuh hotel-hotel apa semua, maka boleh dapat home quarantine atas arahan kerajaan, bukan pilihan kita. Jadi siapa yang dapat home quarantine, nasib dia lah, akan dapatlah quarantine, home quarantine, duduk rumah quarantine. Siapa yang stesen lah. Ada pro and cons. Macam sahabat saya Mutawib, dia dapat home quarantine, syukur bukan main, seronok bukan main, sembang seronok dapat home quarantine. Sekali dia positif COVID, maka asalnya yang pertama di home quarantine 7 hari, tiba-tiba kerajaan tambah lagi hari jadi 8 hari. So 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hari kurang lebih lah kan. Sedangkan kita yang mungkin duduk pusat kuarantin atau stesen kuarantin, total dua tu 10 hari aja kan. Makan minum semua ada, cuma dia lebihnya di rumah, boleh rehat kat rumah, boleh tengok TV apa semua kan kat rumah lah. Yang keduanya, menjangkiti bini dan anak-anak. Anak-anak bini terjangkit lah sama. Sebab apa? Sebab dia positif, tak tahu. Yelah, masuk sampai KLIA kan, terus swab aja, bukannya dapat result terus. Dapat result 2 hari kemudian. Kemudian positif pula. Bila positif, anak bini kontak rapat, dia positif, anak positif pula dah kan, anak positif. Cuma dia tak diangkut ke Maep disebabkan Maep dengar cerita ni akan ditutup. Sebab ni kan dah tak ada lah umrah apa semua, dah sebulan tak ada umrah. Maka slow-slow dia orang kurang. Siapa yang kena positif duduk rumah aja, tak diangkut ke Maep. Siapa yang di Maep ni yang saki-baki lah kan, yang mungkin hari ni keluar, esok keluar, wallahualam. Tapi cerita dia tak dibawa ke Maep lah. Dia duduk dekat rumah. Tapi dia punya konsekuensinya ialah dia menjangkiti anak bini. Jadi adakah sanggup kita begitu? Kan, setidak-tidaknya kita dah duduk 10 hari kat pusat kuarantin atau stesen kuarantin, kita bebas itu dah dijamin dah dengan x-ray, ambil darah, clear. Doktor dah sahkan, okey, orang ni clear, boleh keluar Maep. Yang masuk sama dengan saya belum tentu keluar dengan saya semalam kan. Jemaah saya alhamdulillah bas sempat, ada jemaah bas lain tak keluar lagi. Sebab apa? Darah dia tak apa cantik mungkin. Jadi hari ni ambil darah, semalam dah x-ray, hari ni ambil darah kan. Resultnya mungkin malam ni, kalau okey esok keluar. Jadi belum tentu yang masuk sama pun keluar sama. Dia bergantung kepada darah tadi ni. Jadi adalah pemantauan daripada doktor berbanding awak duduk rumah aja, makan Panadol apa semua, wallahualam. Tapi anak bini jadi berjangkit. Sedangkan saya ni, kondisi saya lah ni kan, cerita pasal saya ni, kita dah keluar dengan jaminan Maep, maksudnya kita ni dijamin oleh doktor clear. Bila balik okey, anak bini apa semua, maksudnya kita ni dah okey lah kan gitu.
Wallahualam lah, ni cerita lah pada tuan-tuan lah. So ada pro and con. Baiknya duduk rumah, boleh basuh baju, boleh tengok TV, boleh makan, Food Panda datang rumah makan apa semua dengan anak bini lah. Tapi dia punya negatifnya dah menjangkiti anak bini, pening lagi kepala. Macam mana Syekh kan? Oh, pening kepala kan. Allah, aku positif. Allahumma salli ala Muhammad kan. Allah Akbar. Jadi tu dia punya negatif side je lah kan. Okay, baik, tu cerita lah. Okay, itu pasal kuarantin. Yang keduanya berkaitan dengan persoalan jemaah yang bertanya berkaitan dengan prosedur kalau sekiranya positif di Mekah. Kalau tuan-tuan disyaki positif, memang tak boleh balik lah. Memang tak boleh balik. Tadi sangkut akan dipindahkan. Kalau Andalusia dipindahkan ke Hotel Nada Diafah, bumbung duduk atas kali kat bumbung. Kan gitu. Kat atas sekali lah, kat bawah bumbung sana. 10 hari tak boleh keluar apa semua, duduk terperap dalam bilik. Jadi bagi saya daripada positif kat Mekah, better lah positif kat Malaysia. Gitu. Kita at least dah positif pun ada kat Malaysia kan. Sana kat Mekah seorang-seorang, jemaah lain semua balik dah. Kalau bini positif, suami semua kena balik. Nak sanggup tuan-tuan nak bayar duit lebih apa semua, nak bayar duit seat kapal terbang sebab tuan nak tunggu bini, tak boleh. Jadi balik lah kan. Bini sangkut, mungkin suami sangkut, entah mak ke sangkut ke ayah ke sangkut, Allah. Jadi memang kita kena doa supaya biar swab test dekat Mekah tu lepas semua balik Malaysia lah. Ya. Kalau sekiranya na'udzubillah positif di Malaysia, kita dirawat di Malaysia, bukan di Saudi seorang-seorang kan. Lepas tu kalau ada jemaah saya yang memang positif, dikenakan proses kuarantin di Mekah, di Nada Diafah, duduk tingkat atas sekali. Pegawai kita datang lah, hantar makanan, berbungkus apa semua. Makan 3 kali sehari. Jadi diorang bantulah untuk makan apa semua. Cuma duduk di hotel dan tak boleh keluar-keluar. Tengok TV je lah. Mekah, Kaabah, walaupun Mekah dekat, maksudnya Kaabah dekat apa semua, tapi kita tak boleh nak keluar. Kita tengok TV je kan. Waktu makan tu bawah ni tidur. Itulah. Itu je lah selama 10 hari. Lepas tu bila balik Malaysia, itu semua ditanggung 10 hari tu dengan tanggungan takaful kelompok Andalusia, ditanggung makan minum apa semua. Tapi bila nak balik Malaysia, tiket tak burn, tiket okey, dia kena bayar secharge je. Secharge tiket. Bukannya kena beli tiket tak. Tiket dah boleh pergi, boleh balik, tapi secharge kena tambah. Macam jemaah saya tu 2,000 tuan-tuan kena tambah. RM2,000 kena tambah. Kan, Allahumma salli ala Muhammad. Kawan pula tak ada ambil insurans. Kalau ambil insurans 2,000 tu mungkin boleh di cover balik lah, boleh dapat balik semula ke macam mana. Tapi bila tak boleh gini, makna kata dia kena bayar je lah 2,000 tu dan pejam mata lah sebab nak balik kan. Lepas tu tanggungan taksi daripada hotel Mekah tu bila nak balik ke nak pergi ke airport Jeddah, itu duit sendiri. Tapi Andalusia sebab ada bas yang jemaah balik, tumpang ajalah grup balik, free je lah naik bas tumpang jemaah. Cumanya secharge kena bayar juga 2,000. Kalau tak nak elak 2,000, dia boleh balik esoknya murah sikit 788 aja. Tetapi duit taksi kena sendiri sebab esok tak ada grup lah. Jadi begitulah keadaannya. Ya, jadi bagi saya dalam fatrah COVID begini ni, better ambil insurans tambahan untuk perlindungan COVID. 200 something gitu. Nanti siapa yang nak, nanti boleh hubungi saya. Saya boleh bagi nombor di 013 450 3230. Nombor saya, boleh WhatsApp ya, insyaAllah. Boleh ambil lah insurans tambahan ini. Satu kali lamsam bayar je 200 something gitu untuk perlindungan. Jadi kalau tuan-tuan na'udzubillah positif di Mekah, duduk 10 hari pun boleh claim. Secharge tiket boleh claim. Apa sajalah yang berkaitan dengan COVID boleh claim. Itu kelebihannya. Okey, kemudian berkaitan dengan kalau dah balik Malaysia juga boleh claim sebab dia melibatkan insurans, dia cover dekat Saudi dan juga tanah air. Jadi ambil jugalah kan, boleh ambil. Kemudian ada soalan, PCR 140 tak boleh masuk dalam package ke? Okay, baik. Yang ini kalau saya lah, saya tak pastilah Andalusia jawab macam mana. Tapi kalau saya sebagai mutawib, boleh menerangkan kepada tuan-tuan. Sebab COVID ini, harga PCR ni berubah-ubah tuan-tuan. Dia tak tetap 140. Macam saya itu bulan 10 dengan Datuk Daud Cengah, saya bawa Datuk, 200 rial kena bayar.
baru ni 140 aja. Jadi nak ceritanya harga tak tetap. Jadi Andalusia tak nak ambil lah. Untung atas angin gitu. Dia orang ni bagus kan, Andalusia ni bagus. Dia tak nak ambil duit yang bukan haknya. Tuan-tuan kena faham tu. Jadi kalau nak masukkan dalam package 200, nanti terlebih pula. Kalau tak 100, terkurang pula. Andalusia pula nak kena bayar. Jadi faham tak kat situ? Jadi makna kata itu memang sendiri kena bayar. Habis Ustaz travel lain boleh letak apa semua. Tu saya kata tadi, mungkin dia letak dalam package sekali, dia letak 200 ke 300, tuan-tuan bukan tahu. Dalam package lah kan. Dia kata okay, PCR dah masuk dalam package, dia tolak tarik apa semua. Mungkin dia ada lebih kan, mana kita tahu kan. Wallahualam. Jadi Andalusia dia gitu. Satu, harga kadang-kadang tak tetap. Yang keduanya, dia tak selamanya kan. Sedangkan package Andalusia ni dia sekali keluar tu sampai Ramadan kan. Harga tu penerbangan selang sehari je. Memang ada penerbangan selang sehari ada. Lepas tu nak letakkan pula, tiba-tiba benda tu dah dimasukkan, PCR tak diperlukan. Contoh kejap nanti Saudi kata okey, dah tak perlu dah PCR apa semua, boleh balik Malaysia. Saudi tak payah PCR lagi apa semua. Takkan kita nak charge jemaah dengan charge yang duit itu jemaah tak dapat apa-apa manfaat, tapi kita ambil juga keuntungan. Jadi di situ ada kebaikan kalau Andalusia lah. Maka satu, kita tak nak ambil hak orang lain tanpa kita berikan apa-apa khidmat pada mereka. Yang keduanya, kita tak tahu dia punya PCR ni last ni bila. Boleh jadi dimansuhkan, boleh jadi ditambahkan, wallahualam. Jadi tak masuk dalam package, so jemaah kena bayar. Standby lah 140 kan, apa masalah kan. Ada yang kata Ustaz, duit tak ada nanti bila nak balik apa semua. Ya Rabbi, ya salam. Bila tuan-tuan keluarkan tukar duit siap-siap 2,000 rial nak bawa ke Saudi tu, 140 asing siap-siap, habis cerita. Janganlah terguna. Itu bukan masalah terguna apa semua, itu management kita masing-masing kan. Ni pening kepala pula, saya takut terguna lah Ustaz. Takut terguna, awak asing lah siap-siap kan, apa masalah. Allahumma sallallahu. Jangan pening benda-benda simple gini, tak payah peningkan kepala. Macam benda nak ubah dasar kerajaan kan, pening kepala. Dah tahu 140 tu tak termasuk dalam package, memang kena bayar. 140 asing siap-siap kan, habis cerita. Lepas tu yang lain tu you bawa keluar 2,000 rial kan. So 1,860 tu gunalah untuk beli barang ke shopping ke apa semua. Gitu cerita dia. Kemudian soalan yang ketiga berkaitan dengan ziarah tambahan. Okey, baik. Saya menjawab jugalah kan, mungkin isu ni naik. Dalam ziarah tambahan, ziarah Andalusia absolute, bermakna dalam package tuan-tuan itu, dengan ziarah satu kali di Madinah, ziarah dalam, satu kali ziarah luar di Madinah, Andalusia. So Madinah ada 2 ziarah, dalam dan juga ziarah luar. Ziarah dalam ni dia pusing Masjid Nabawi jalan kaki, pergi ke Al-Ghamamah, pergi ke Masjid Ali Abu Bakar dan juga Al-Ghamamah gitu, Sakifah Maini Saidah. Boleh jugalah dia pusing sampai Kubah Hijau tu, Baqi'. Lepas tu dia lalu belah tepi sampai dah masjid Imam Bukhari, lepas tu balik hotel. Itu kurang lebih lah kan pusingan untuk ziarah dalam. Untuk ziarah luar pula, pergi Masjid Quba, Ladang Kurma, Uhud, kemudian lalu Kiblatain, lalu Khandaq. Ini dah memang dalam package Andalusia. Cuma ada hari-hari lapang. Maka hari-hari lapang tu mutawif yang mana berkaliber kan, yang mana profesional macam saya ni. Idahlah puji dia sendiri, tapi kita pun buat juga kan. Jadi yang mana mutawif yang meletakkan semangat bersama dengan jemaah, nakkan jemaah ambil tahu apa yang ada di sekeliling Madinah kan, macam-macam tempat ziarah bagus-bagus. Jadi kita tak letak lah, Ustaz tak letak dalam package, nanti jadi mahal lah tuan-tuan kan. Jadi mahal, siapa nak bayar? Tuan-tuan boleh kata tak apa, masuk dalam package terus kami bayar. Itu tuan-tuan, ada orang lain dia nak yang murah aja kan. Dan isu hotel dekat jauh pun dah pening kepala dah. Harga murah, harga duduk banding itu banding ini dah pening kan. Apatah lagi nak dibawa ziarah-ziarah apa semua. Ada jemaah tak nak pergi kan. Kenapa letak ziarah-ziarah apa semua ni? Saya tak nak pergi, saya nak pergi masjid aja kan. Jadi tak boleh lah ikut kita. Kita boleh sedap kata masuk aja package. Tak boleh kan. Benda-benda gini ni dia ada dia punya harga ceiling, dia punya harga apa semua kan. Pandai lah macam pihak Andalusia, travel besar, dia faham lah apa benda dia buat. Jadi macam ziarah apa semua ni, ini optional. Nak bayar, tak nak sudah senyap aja. Tak ada duit lah Ustaz, teringin nak pergi. Tak ada duit tapi teringin kan, bawa duit lebih sikit
Jadi biasanya mutakhir akan bagi tahu kan, okey apa ziarah yang ada, apa ziarah yang ada. Bawa lebih sikit. Tu saya kata jemaah, berapa duit paling kurang kena bawa? RM2,000 satu orang minima. Bawa 1,000 tak cukup. Tak cukup. Terus terang saya kata tak cukup. Alah, cukup lah Ustaz. Cukup lah kalau tuan-tuan tak nak pergi mana-mana. Setakat nak bayar duit PCR, lepas tu pergi beli kurma pun tidak, apa pun tidak, cukup lah. Tapi kalau kita nak beli jubah, cari kurma, apa semua, PCR nak kena bayar, nak pergi jalan-jalan, jaga tambahan apa semua, mana cukup kan? Jadi RM2,000 satu orang. InsyaAllah boleh lah. Setakat ziarah tambahan bayar RM60 je. Allah Akbar kan, RM50, RM60. Tidak luak lah pun tuan-tuan kan. Bagi saya, ambil peluang. Bila ada mutawif buat, ambil lah peluang kan. Janganlah kita tidur aja. Orang buat supaya kita ni menambahkan lagi rasa cinta kepada Nabi, rasa cinta di bumi Madinah, dapat ziarah-ziarah apa semua kan. Macam saya kadang-kadang bila saya buat, jemaah suka mutawif ni, kita ni aktif kan, ada buat jaga-jaga. Saya dulu pernah pergi walaupun ingat Andalusia, mutawif saya malas nak buat kan. Kita kata juga saya tak buat ke ziarah tambahan apa semua, malas nak kata macam mana kan. Ada mutawif dia tak nak buat pun, bukan sebab malas, bukan sebab apa, sebab dia mungkin ada komitmen lain ke apa semua. Jadi yang mana buat, ikut. Tuan-tuan nak dapat peluang gitu susah kan. Benda nak datang jauh ni, 10,000 km datang daripada Malaysia, bayar pakej ribu-ribu, tiba-tiba nak bayar RM60 berkira, payah lah kan. Benda kita dah siapkan satu platform. Tuan-tuan naik aja bas, pergi ziarah 14 tempat, tengok tempat-tempat yang ada sekitar Madinah, semayang di masjid-masjid yang mana dibawa oleh mutawif, semayang masjid Kiblatain kalau ada dia buat kan. Okey lah, ambil Kiblatain semayang apa semua. Ambil taksi satu hala pun RM40, pergi balik RM80. Ini kira RM60, boleh pergi semayang, pergi mana 14 tempat. Allah, murah. Sebab apa? Ambil coaster. Jadi ziarah tambahan memang tak sesuai. Kalau saya sebagai mutawif pun saya nyatakan tak sesuai masukkan dalam package kan, ya. Jadi itu jemaah sendiri bayar kat mutawif boleh buat ziarah tambahan apa semua. Banyak tempat-tempat ziarah apa semua, pergilah kan. Kalau ke Taif tu 160, 170, ikutlah pada mutawif, ikut pada bah juga kan. Kenapa hari tu 160, jemaah saya bayar 170, atau bas yang pergi jemaahnya pun 10 orang, 15 orang, kenalah bayar lebih sikit kan. Kalau satu bas penuh 40 orang, mungkin 150 aja. Jadi itu jangan di-argue, ikut aja mutawif letakkan berapa, bayar je lah kalau nak pergi macam Taif ke apa semua kan. Ikut. Sebab benda ni satu peluang. Tengok jemaah saya, bila dah balik Malaysia, mak beritahu saya kan, saya menyesal Ustaz tak pergi ikut Ustaz hari tu kan. Banyak tempat ziarah, tapi yelah kita ni ikut kan, ikut orang apa semua. Orang tak pergi, bila dah balik Malaysia dah menyesal kan. Tak bila lagi nak buat, tak bila lagi nak pergi umrah. Kalau saya pergi pun, kalau orang dengan Ustaz, tak tahulah saya buat ke tak buat kan. Dah itu ada penyesalan. Dah menyesal pula. Patutnya saya dah kata khabar dah, bila dalam bas kita beritahu kat jemaah ini ada ziarah tambahan dekat Madinah 14 tempat contohnya kan. Dekat Mekah kita bawa jalan-jalan kota Mekah ke apa semua ni lah. Kan, kalau dulu ada Hudaibiyah, ada Gua Hira, panjat Gua Hira ke apa semua, beberapa tempat lagi. Jadi pergi ikut kan. Tonton ambil semua sekali pun tak ada masalah, kerana ini satu peluang kan. Siapa pergi dengan Ustaz Saifullah Nasri, tahulah kan apa yang saya buat. Jadi seronok jemaah balik tu dengan satu perasaan, walaupun tambah bayar lebih sikit, bayar dalam 200-300, tapi dia punya kenikmatan, keseronokan itu bila balik tu cerita. Kamu ada pergi ni sekian kan, Amudi ke kan, Wadi Berkat ke, pernah pergi? Kat mana tu? Kan tak pergi. Aku ikut Saifullah pergi. Pergi seronok 14 tempat Madinah ni, jalan dia seronok. Dia cerita tu panjang lagi cerita. Orang lain dah habis cerita dah makan Madinah, dia banyak lagi cerita. Sebab apa? Sebab dia pergi ziarah-ziarah tambahan begini kan, dengan Biru Izik yang dia cerita apa yang ada kat Biru Izik, dengan suasana dekat Masjid Musabbahnya, Masjid Mustarahnya, Haji Matu Syakhain, Ghar Maharis di Uhud apa semua. Jadi benda-benda ini semua
kena pergilah ziarah kan. Sebab kita tak ada berganggu waktu-waktu semayang tuan-tuan apa semua. Semayang kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tang mana ziarah, kita ziarah. Ada hari-hari lapang yang memang tuan-tuan tak ada aktiviti, duduk bilik aja manjang, tidur, tengok TV kan. Semayang, balik bilik, tidur, makan, tidur. Jadi yang mana free tu ikutlah mutawif pergi ziarah kan. Sebab ini satu peluang. Bila balik Malaysia dah menyesal. Allahu sallallahu Muhammad. Saya khabar lah. Jadi tuan-tuan yang mana pergi umrah, lebihkan sikit duit. Lebih tak lebih lah. Seorang bawa 2,000 tadi saya kata, dah kira memadai dah, insya-Allah. Kemudian persoalan juga berkaitan dengan tadi pasal kuarantin, PCR dan juga ziarah tambahan. Kemudian yang keempatnya berkaitan dengan situasi umrah semasa. Jadi yang ini saya tak boleh jawab lah kan. Ini bergantung pada kerajaan. Kerajaan so far belum buka lagi, belum beri kata putus lagi. Bila katanya bulan 2 akan diputuskan SOP baru untuk jemaah umrah. Apapun, bagi saya yang mana tuan-tuan yang nak pergi umrah, saya sarankan ambil lah dos penggalak tu kan. Saya tak nak argue pasal dos, saya tak nak argue pasal vaksin kan? Tapi saya sebagai frontliner, saya memang serve jemaah. Kita memang dengan jemaah kita rapat. Saya jenis ceramah, kita kadang-kadang mas pun tak pakai sangat kan. Bila ceramah turun bawah apa semua. So saya memang kena ambil lah kan. Saya appointment saya 27 hari bulan, hari 26 esok ada appointment untuk saya ambil dos penggalak exact dekat PPV Bangi. Jadi tuan-tuan ambil lah dos penggalak kan. Saya sarankan satu masa nanti mungkin diwajibkan. Jadi tuan-tuan ambil lah. Saya ada dengar orang ambil mati. Ya Rasulullah, masa mati pening kepala kan. Orang lain ramai lagi mati tak ambil vaksin tuan kan. Yang sibuk vaksin ni entah mati sebab apa pun kita tak tahu. Dengar rumor seorang cerita macam-macam kan. Tak payah apa takut kan. Kita takut Allah sudah. Doa pada Allah, ya Allah, aku niat aku ambil vaksin ini untuk kesihatan aku. Sudah kan. Apa yang terbaik, ya Allah, kau bagilah yang terbaik untuk aku. Aku ikut arahan, aku nak yang terbaik. Ini sebagai salah satu daripada wasilah sahaja kan untuk kebaikan diri. Ambil dos penggalak, bismillah, Allah khabar, habis cerita. Tak payah pening kepala fikir baca sangat geng-geng apa nama anti vaksin lah apa semua lah. Saya pun tak nak rungkai benda tu. Siapa nak ambil, dan bahkan saya galakkan ambil lah untuk siapa-siapa yang nak pergi umrah bulan 3, bulan 4 ni kan. Bulan 2, bulan 3, bulan 4 ni belum lagi ambil. Kalau tuan ambil je tiba-tiba rasa demam sehari 2, jadi sebelum pergi umrah demam, jangan esok lusa nak pergi umrah hari ni baru nak ambil dos penggalak. Jadi kalau boleh request awal, ambil awal, rehat apa semua, bagi disebati. Jadi insya-Allah dalam diri kita tu okey. Ya, jadi bahasa undang-undang pun bagus. Dia memang kerajaan memang suka kita ada dos penggalak. Yang keduanya, kesihatan kita pun insya-Allah jadi baiklah kan. Di samping hari ni dengan macam-macam varian, so kita doakan, dengan kita niatkan doakan dengan aku ambil dos penggalak ini, mudah-mudahan aku jadi sihat, akan boleh beribadah, tidak ada sakit apa-apa dan tidak ada positif apa. Jadi kita doa lah gitu. Ya. Di samping yang lain, tak nak makan lah madu apa tu, saudak tu makan juga. Yang vaksin ni pun ambil lah juga kan. Okey, baik. So itu je lah perkongsian untuk soal jawab umrah yang keempat ini. Saya doakan lagi sekali pada tuan-tuan. Terima kasih kepada yang telah subscribe, semua subscribers, semua followers kan, yang mana follow hal ehwal informasi Mekah Madinah yang terkini. InsyaAllah saya akan sharekan lagi pada tuan-tuan video-video yang terkini. Kalau saya dapat pergi lagi nanti, kita sharekan situasi semasa dan sebagainya ya. Jadi itu sajalah persoalan saya. Saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Okey, jap. Satu lagi soalan, ada yang baru masuk. Ustaz, ceritakan sikit pasal hotel di Mekah. Okey, baik. Ni sebelum nak menutup ni. Okey, baik, satu lagi soalan, iaitu saya nak terangkan juga lah pada tuan-tuan, kepentingannya mengambil hotel yang dekat. Penting untuk tuan-tuan ambil hotel yang dekat ini kerana jarak hotel ni cukup memberi impak yang baik lah. Jangan sayang sangat duit. Saya lebih sarankan jemaah ambil lah hotel yang dekat. Macam hotel di Madinah okey kan. Hotel Madinah dekat aje, mendata aje. Tapi bila di Mekah, kena ambil yang dekat kalau boleh lah tuan-tuan. Ambil Safwah kan, Mekah Tower tu cantik lah. Tambah sikit 1,500 kan, 1,600. Itu lebih baik untuk ibadah tuan-tuan. Pergi masjid, balik masjid dekat kan.
Bila hotel ekonomi, kadang Anwar Diafah jauh sikit, kena Diafah ada bukit sikit. Layan kat belakang, nanti kalau nak azan nanti dia kena halau pergi Darul Tauhid. Saya dah share dah kan komen-komentar apa semua pasal hotel. Boleh tengok juga dalam video Aziz share ni. Cuma kalau saya nak komen ini, saya kata kalau mampu ambillah hotel yang dekat. Itu lebih baik untuk tuan-tuan, lebih baik untuk ibadah, pergi balik masjid itu semua lebih baik. Jadi tuan-tuan, bab hotel, saya minta jemaah ambillah hotel yang dekat. Itu lebih baik lah ya. Mungkin tambah sikit 1,500 daripada package lama, tetapi percayalah cakap saya, ada hikmahnya, ada kebaikannya untuk diri masing-masing bila hotel dekat ni ya. Baik, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Kepada tuan-tuan, jangan lupa like, share dan juga share video ini kepada semua kawan-kawan dalam grup-grup yang lain. Mudah-mudahan mendapat informasi yang terkini daripada Ustaz Saifullah Nasri, insyaAllah. Baik, kalau ada sebarang soalan, tolong komen di bawah. Dan kalau ada yang nak PM saja pun boleh PM kan, 013-450-3230. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.